Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, video ini khas untuk para pelajar cikgu berdasarkan modul matematik bab 9 ya. Okey, cikgu nak teruskan dengan soalan nombor 9. Okey, soalan ini sama macam modul kalian semua ya. Okey, kita pergi ke soalan nombor 9. Okey. Soalan ni ya, cari nilai X dan nilai Y dalam setiap rajah yang berikut. Okey, untuk soalan seperti ini, okey, para pelajar perlu tahu semua sudut yang dah diajar, sama ada sudut zigzag selang-seli, sudut pedalaman, sudut sepadan kan, dengan sudut kita panggil sudut garis lurus, sudut segitiga, sudut segi empat macam tu ya. Okey, jadi kalau kat sini kita ada dua unknown ataupun boleh ubah yang kita nak selesaikan iaitu X dan Y. Okey, kita akan selesaikan dulu sudut bagi X. Okey, sudut bagi X. Okey, kenapa sudut bagi X? Okey, kerana dia boleh menggunakan sudut selang-seli ini. Awak tengok cikgu buat selang-seli ni ya. Okey, awak boleh draw macam ni. Okey, awak nampak dia sudut selang-seli. Okey, zigzag tu. Okey, bentuk Z. Selang-seli bentuknya Z. Okey, jadi 33 di sini akan menghasilkan 33 di sini juga. Okey, menghasilkan 33 di sini. Okey, tapi belum selesai lagi jawapan untuk nilai X. Okey, jadi apa perlu awak buat ialah kita boleh draw lagi. Okey, cikgu padam ni supaya tak nak bagi keliru. Okey. Okey, cikgu padam ni, cikgu tinggalkan 33, tak nak bagi keliru. Kita boleh gunakan ni bentuk seperti ini pula, iaitu bentuk seperti C, okey, U, N ataupun C terbalik merupakan sudut sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman ialah hasil tambah sudut di sini dan semua sudut di sini menghasilkan 180. Okey, dan kalau kita nampak kat sini, okey, kita boleh dapat nilai X itu dengan menggunakan X tambah 33 darjah, okey, tambah 67 darjah sama dengan 180. Okey, jadi kita menggunakan kalkulator. Okey. Okey, dengan menggunakan kalkulator, X tambah 33 tambah 67, kita akan dapat 100 darjah sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180 tolak 100 darjah. Jadi X tu sama dengan 80 darjah. Okey, so kita dah selesaikan jawapan bagi nilai X tersebut. Okey, kemudian kita nak selesaikan pula nilai apa? Okey, nilai Y. Okey, nilai Y. Okey, nak dapatkan nilai Y. Okey, kita padam dulu yang ni. Okey, kemudian kita tulis. Ini 33 tadi kita dapat. Yang ni pun kita dah dapat 80. Okey, apa yang kita nak? Okey, nak selesaikan di sini ya. Okey, dan kalau awak tengok, okey, anda semua tengok, kita boleh dapat jawapan Y dengan menggunakan dulu okey, gambar segitiga ni. Gambar segitiga ni. Okey, gambar segitiga ni, okey, menunjukkan hasil tambah 67 dan 33 ini menghasilkan nilai Y. Okey, hasil tambah dua sudut di dalam segitiga menghasilkan nilai sudut peluaran. Jadi, nak dapatkan nilai Y, okey, kita boleh buat Y sama dengan 67 darjah tambah 33 darjah. Jadi Y itu sama dengan 100 darjah. Okey, macam mana dapat yang ni? Okey, ini dia punya konsep dia. Okey, hasil tambah dua sudut pedalaman suatu segitiga
Okey, yang bertentangan akan menghasilkan sudut perluaran. Okey, dapat sudut perluaran. So, nilai Y ini sebenarnya ialah 100 darjah. Okey, itu ya. Kita pergi ke soalan kedua seterusnya. Okay, awak boleh pause dan boleh salin nanti. Kita pergi soalan yang ni. Okay, kita ada X dengan Y juga. Okay, dan kalau kita tengok mana satu kita nak dahulukan, sama ada X ataupun Y. Kalau kita nak dahulukan X, okay, kita tengok apa bentuk yang terbentuk kat sini. Okay, pengetahuan-pengetahuan seperti sudut sepadan, pedalaman, sudut selang-seli, sudut garis lurus itu amat penting. Okay, untuk awak guna pakai pada sudut-sudut gabungan seperti ini. Okay, dan kalau kita tengok kat sini, kita akan boleh selesaikan nilai X dengan melihat bentuk segitiga sama kaki ini. Okey, ini bentuk segitiga sama kaki sebab ada dua tanda di sini. Jadi, bila sama kaki bermaksud kasut dia sama, saiz kasut dia sama. So, sini X dan sini juga akan menghasilkan X. Okey, jadi apa perlu kita buat? Kita akan jadikan hasil tambah X tambah dengan X tambah dengan 116 darjah, kita samakan dengan 180. Okey, jadi X tambah X akan menghasilkan 2X. Okay, dan tambah dengan 116 darjah menghasilkan 180. Okey, dan kita akan selesaikan seperti ini. 180 tolak 116. Jadi 2X sama dengan tolak 116. 64 darjah. Dan X yang kita kehendaki sebenarnya 64 darjah bahagi 2. Jadi X itu sama dengan 32 darjah. Okey, itu nilai X. Okey, dan kemudian kita akan menjawab soalan bagi nilai Y. Okey, menjawab soalan bagi nilai Y. Okey, dan pelajar, kalau pelajar tengok sini, okey, nilai Y di sini dia terbentuk daripada sudut sepadan. Okey, siapa ingat pada menota cikgu, kita dah pernah belajar sudut sepadan. Sudut sepadan menghasilkan nilai bentuk seperti F. F terbalik. Ini semua bentuk-bentuk F. Okey, dan kalau nampak kat sini, ini adalah bentuk F. Okey, ini sudut sepadan. Okey, so sudut sepadan ni pada cikgu cakap ni pada ketiak dia adalah 123 darjah. So that kat sini pun menghasilkan 123 darjah. Tetapi, okey, 123 darjah tu terbentuk daripada 90 darjah. Kalau awak nampak kepada awak punya original modul tu, kat sini berbentuk petak. So, berbentuk petak membawa nilai 90 darjah. So, that tujuan kita adalah untuk mencari nilai Y ini. Mesti cikgu hijaukan dia. Mencari nilai Y ini. Berapakah nilai Y ini? Okay, dengan menggunakan konsep sudut sepadan itu tadi. Jadi, apa perlu kita buat ialah kita akan buat Y tambah 90 darjah sama dengan 123 darjah. Jadi, Y itu sama dengan 123 darjah tolak 90 darjah. Jadi, Y sama dengan 33 darjah. Okey. Seterusnya, okey, soalan last untuk soalan nombor 9 ini. Kita mulakan untuk tengok sama ada menyelesaikan nilai Y ataupun nilai X. Okey, kalau kat sini kita nak selesaikan nilai apa ya? Apa agak-agak nak selesaikan? Okey, kita tengok dulu dia akan menghasilkan sudut bertentangan. Sudut bertentangan bucu dalam segi 4 ya. So nilai 70 di sini akan membawa nilai 70 di sini. Okey, kat sini cikgu starkan dia adalah sudut bertentangan dalam segi 4. Okey, sudut bertentangan. So nilai dia 70, tak perlu cari dah. Okey, jadi bila dah tahu dia 70, kita boleh tengok pula. Ini segitiga yang kita nak cari. Dan segitiga yang kita nak cari ni. Segitiga ni tak sama sisi.
Segitiga tak sama sisi. Jadi, bila tak sama sisi, dia punya sudutnya pun berlainan. Tapi mesti menghasilkan nilai 180. Jadi, bila kita dah selesaikan nilai X, kita perlu tambahkan dengan 70 yang kita baru dapat tadi. Dan tambahkan dengan 58. Dan jangan lupa samakan dengan 180 darjah. Jadi, kita akan selesaikan bahagian kiri. 70 tambah 58. Kita akan dapat 128 darjah sama dengan 180. Jadi X itu menghasilkan 180 tolak 128 darjah. Jadi X sama dengan 52 darjah. 52 darjah. Setelah dapat 52 darjah, cikgu padam pula bahagian sini. Kita hanya tuliskan mana yang perlu saja. Sini 70, sini 52 darjah. Jadi kalau kita nampak Y ini terletak pada segitiga. Apa ni? Segitiga sama kaki. Kalau awak nampak ni kaki pertama, ni kaki kedua. Jadi inilah kasut dia. Dan ini pun kasut dia. Malangnya ketiga-tiga sudut dia tidak memberi nilai. Jadi jangan risau, kita boleh adjust dia dengan mendapatkan nilai di sini dahulu. Nilai di sini dulu, yang warna biru ni. Dan biru ini terbentuk daripada sudut bersebelahan, iaitu garis lurus. Bila garis lurus, kita labelkan dia Z lah. Senang dulu ya, warna biru tu. Z tambah 70 darjah sama dengan 180. Jadi Z sama dengan 180 darjah tolak 70. Jadi Z itu menghasilkan nilai 110 darjah. So Z menghasilkan 110 darjah, kita boleh erase lah Z ini. Cikgu tulis nilai sebenar dia, 110 darjah. Dan bila kita tahu segitiga warna merah itu adalah segitiga sama kaki, maka dia akan menghasilkan nilai Y yang sama pada kasut dia. Jadi kita akan laksanakan Y tambah Y tambah 110 darjah sama dengan 180. Jadi 2Y tambah 110 darjah sama dengan 180. 2Y sama dengan 180 darjah tolak 110 darjah. Jadi Y itu sama dengan 70 bahagi 2. Dan Y itu sama dengan 35 darjah. Jadi Y menghasilkan nilai 35 darjah. Jadi pelajar boleh pause video ini untuk salin ketiga-tiga soalan last pada bab 9 ini. Kita jumpa pada video bab 10.